bukan Tuhan. Tak. Kamu semua lembu sebagai Tuhan, ya. Kamu hormati lembu, ya. Tuhan kami juga menghormati lembu. Lalah tuan-tuan, apa kata orang yang Hindu tu? Katanya, wahai Sunan, kalau Tuhan menghormati lembu, mengapa kami tidak harus menghormati Tuhanmu? Kalau Tuhan tahu menghormati Tuhan kami menghormati Tuhanmu, kami masuk agamamu. Itu kita tak nak sikap dakwah, kita nak sikap hukum. Kita tengok kisah berlikan bila cerita pasal nama Allah. Bolehkah orang tak Islam guna nama Allah? Oh tuan-tuan ayuh, ada ustaz ditanya, ustaz bolehkah guna nama Allah? Aku mantap sekali. Pasal apa guna nama Allah? Oh tuan-tuan, orang jadi orang tak Islam tengok, wah dia kata mempunyai awam macam ni, awam Islam tempat. Patutnya bila orang nak guna nama Allah, apa patut kita hurai? Kita patut hurai kata Sunan Kudus hurai. Bila orang tanya kita soalan, orang tanya kita ulama besar, kan kita mufti. Orang tanya kita, apa hukum? Apa hukum? Tuan, sahibul samaha, apa hukum orang tak Islam guna nama Allah? Kan bagus dia jawab dalam bentuk dakwah daripada jawab dalam bentuk pendakwa raya. Kalau jawab bentuk pendakwa raya, hukumnya haram, tak boleh. Jangan. Ini hak istimewa Islam. Allah suruh dijaga. Lah bila mufti kata gitu, orang pakai bangkit habis. Hak tak semayang pun bela nama Allah tu pun tak faham. Luar pendek. Dia pun nak guna nama Allah, aku bantah semua. Lah yang semua guna juga. Nampak? Tapi kalau mufti jawab pendakwah, dia kata, saya punya pendapat, saya sangat suka orang tak Islam guna nama Allah. Kalau Kristian yang guna, saya lagi suka, Islam lagi suka, dan kami semua memberi izin kepada non-Muslim guna nama Allah. Tetapi itu adalah hak Allah. Jangan syirikkan Allah, jangan anggap Isa sebagai anaknya, dan dia tidak layak disembah melainkan Allah sahaja yang layak disembah. Dan hendaklah kamu jangan mengatakan Allah itu ada anak dan sebagainya. Kalau begitu, kami sangat setuju mereka guna nama Allah. Kan hampir sama. Tetap faham hampir sama. Tuan-tuan tulis satu sembot, dilarang merokok. Tak mana dilarang merokok, tentulah orang merokok tu dah. Larang merokok lah, jual macam tu. Tukar ayat sikit nak suruh orang berubah. Tukar ayat apa? Terima kasih kerana anda tidak merokok. Tapi mai generasi baru dia tak faham. Terima kasih kerana tak merokok. Tu cucuk juga. Tukar ayat baru. Silalah merokok kalau nak mampus. Itu lebih kurang tu. Tapi kaedah dakwah. Sebab tu saya sebut itu, orang kita tak kira siapa hari ini, bila bercakap nak kenakan tindakan pada orang, cakap nak hukum orang. Jadi sebab tu ada dua pendapat. Yang bersifat da'i, dia akan cari jalan bagi boleh. Sebab bagi boleh itu bukan nak cari alasan, nak suruh mereka dekat combine dengan agama. Macam tadilah, kalau kita melarang dan mu'adhan, maknanya kita menutup satu pintu rahmat untuk orang. Walaupun memang kalau kita ikut hujah, ada hujah yang mengatakan haram. Tapi sebagai orang yang nak menjadi pendakwah, dia kena ambil jalan yang paling senang untuk memberi jalan kemudahan kepada manusia. Jadi di sini menunjukkan hukum dan mu'adhan itu boleh, tidak ada salah. Kita tak masuk lagi tajuk hukum dan mu'adhan kepada non-Muslim. Yang sebenarnya hukum pakai jantung babi untuk kita. Tuan-tuan, apa hukum kita pakai jantung babi? Katalah jantung babi itu matching. Sebab babi ni binatang serbaguna, tuan-tuan. Dia dekat-dekat dengan orang, beranak pun banyak, kulit lembut, tuan-tuan. Sampai dia punya guna lah, maki pun orang pakai babi tu. Itu babi kegunaan dia. Kita marah ke polis, babi semua. Lah, babi tu kadang-kadang terkejut. Siapa pula aku? Itu kita kata bahawa babi tidak tahu sebab guna. Orang makin harum pakai babi. Tiba-tiba jantung babi sesuai. Bolehkah digunakan dalam organ manusia? Maknanya digunakan untuk manusia. Katalah sungguh-sungguh. Sekarang bila dibuat kajian, orang tak masuk, tak kecil. Tapi katalah masuk. Dulu mereka cuba cari jantung babi. Hubunglah orang, kalau bubuh jantung bagus, jadi bagus betul orang tu. Jadi cara-cara yang tak matching, dia kena jantung orang tu. Kata-katalah boleh. Bolehkah pindah organ babi masuk ke manusia?
Ini kami belajar dalam tahun 1 di Al-Azhar. Ulama kata boleh, dan kalau itu maslahah yang menyebabkan boleh menyebabkan manusia hidup, maka letaklah jantung babi itu. Kena sama lah tu. Takkah harakai minyak tanah? Oh, betul. Sebab tu dalam kitab-kitab turus pun, dalam kitab-kitab Melayu, kitab pun ada sebut gaji dia habis. Kalau orang termakan daging babi, oh, dia telan-telan, dia orang kata, weh mat, daging babi tu, ha? Puh, lepas tak lepas. Dah sedap juga. Adakah dia kena sama? Kena sama tak tuan? Orang termakan daging babi kena sama tak? Dia kena ambil air tanah kumur. Betul? Oh, tuan-tuan bagus. Sebab itulah hukum yang dalam mulut tak perlu diganggu, kerana dalam tak boleh buat apa dah. Yang kena sama hanyalah bibir. Kalau nak sama lah bibir. Orang tanya pula, habis tu kalau berak-berak keluar taib, jubuk tu, lubang jubuk tu kena sama lah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang ambil ayam tanam tuduh tuan-tuan, tak luka tuan-tuan. Oh tuan-tuan. Maka syarat kata gini, kalau berak-berak tu keluar taib biasa, maka tak perlu sama, kerana dia tidak lagi nama najis mughalazah. Kecuali kalau berak-berak terkeluar tepi telinga, yang terbual kena sama tapi jangan jadilah. Maknanya ulama memudahkan urusan orang, tidak berhukum dengan begitu payah, ambil kaedah mudah. Jadi jantung duduk dalam nak sama apa, dah ditutup dengan begitu juga lah dulu orang bincang cucuk vaksin yang ada khinzir punya elemen, maka tak ada salah, sebab dia cucuk dalam, tak perlu sama apa-apa, dan itu tidak membawa najis mughalazah pun. Sebab kalau kira najis, kita lah di antara benda yang menanggung najis, betul tak? Kita harus bawa najis, betul tak? Kita lah tong taib paling hebat. Di mana membuat taib? Nak tunjuk pada kita bahawa dalam mana tak perlu kira, sebab itu dimaafkan, tidak ada perlu. Yang kira kalau keluar dulu. Kalau dia keluar, masuk sampai keluar, ya barulah dikira tak boleh. Tapi jantung tadi masih ulama mengatakan boleh, walaupun majoriti ulama menentang menggunakan alatan daripada ataupun organ daripada khinzir tadi. Tapi masih ada ulama mengatakan boleh. Ini yang kami bahas dalam fiqh muqaranah di Mesir. Jadi itulah yang saya nak sebut. Baik, pindah kepada non-Muslim macam mana? Hukum pindah organ kepada non-Muslim. Dia Cina, dia Hindu. Kalau dia ahli fasik, setengah ulama kata maksud dia suka buat maksiat. Dengan mata tu dia buat maksiat, dengan jantung kan dia menyebabkan dia buat maksiat, maka kita tahu sure dia buat maksiat, maka tak boleh pindah pada dia. Tapi kalau dia tak pasti buat maksiat, maksiat ni maksud dia agama Islam mengatakan itu maksiat. Tetapi kalau dia gunakan untuk agama dia, dia semua Tuhan dia apa semua, tidak ada masalah. Kita boleh bagi kepada dia jantung kita, lagi mana dia gunakan untuk benda-benda yang baik. Tiba-tiba dia buat jahat, kita sudah tidak berdosa kerana kita tidak bertanggungjawab. Ala kulli hal yang ada dua kaedah. Pertama, tuan-tuan boleh nak kata wasiat aku dalam pindah organ ni, aku nak bagi kepada orang Islam saja boleh. Tapi kalau jiwa nak Islam kawal, jiwa nak jadi pendakwah lebih hebat, bubuh yang kedua, iaitu kepada non-Muslim pun saya sumbangkan kepada aset dan sebagainya, selagi dia adalah merupakan orang-orang baik yang memerlukan kepada organ-organ tadi. Itu lagi boleh jadi dakwah besar. Jadi dakwah kena jiwa besar. Sebab tu tuan-tuan kena anggap diri tuan-tuan pendakwah, bukan pekerja Petronas semata-mata. Yang paling bimbang, ustaz tak menganggap dirinya pendakwah, dia hanya cakap nak suruh orang ikut dia. Itu tak betul. Dia mesti bercakap sampai orang boleh berfikir dan orang itu masuk Islam kerana fikiran yang kita bawa. Saya cukup rasa malam kalau ada non-Muslim yang masih belum masuk Islam, sedangkan kita bertemu dengan mereka hari-hari dan kita tak sampaikan agama. Sebab apa tak sampaikan agama? Sebab nak sampai apa? Yang ni haram, yang ni tak haram. Jangan yang tu dulu. Manhaj yang dibuat oleh Wali Songo ialah apa? Becik ke titik, tolak ke torok. Becik ke titik, tolak ke torok. Apa dia maksud dia? Iaitu yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Tak perlu gopoh. Yang penting hari-hari bercakap, hari-hari sembang, hari-hari hingga menyebabkan orang nampak Islam tu adalah yang benar. Itu dia yang dibuat. Tak perlu cerita, ini Islam tu tak. Ceritakan kebaikan, ni kebaikan, ni kebaikan, ni kebaikan. Sampai dia tanya, yang kamu ajar ni apa? Islam. Itu cara.
Jadi saya amanah kepada tuan-tuan untuk buat kerja-kerja dakwah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita, kekuatan pada kita, dan itulah tajuk kita pada tengah hari ini insya-Allah. Innahu wasami'un alim. Siapa tidak tahu insya-Allah. Soalan tak dibuka kerana masa sangat mencemburui. Kita bertemu dalam siaran insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Di belakang saya tuan-tuan ada sajadah yang tujuan untuk dana sekolah saya, Markas Mahat Al-Quran Asy-Syafi'i. Tahun ni ada 50 orang nak murid, tahun lepas ada 30 orang. Tahun ni kita upgrade dia ada 50 orang. Guru tahun lepas ada 2 orang, tahun ni ada 5 orang guru. Jadi gaji bertambah, jadi saya hari ni kena cari lebih sikit. Sebab pengajian masih lagi percuma, belum lagi bayar apa-apa. Kita tak kena kayuran pada mak bapak yang kita tidak ambil apa-apa kos, kita bagi percuma. Sebab itulah bila mak tahfiz kena bayar, siapa nak ganti tahfiz? Patutnya orang sekitar tolong. Contoh semalam saya forum dengan Ustaz Asrin, dia kata dia mengaji di Pakistan, patut dia sedap bila dia cakap Hindustan. Dia baca hadis Paul Hindustan. Di dunia dia sebut tu Hindustan tu. Tuan. Kan. Dia baca hadis tu nada Hindustan. Pasal dia ngaji Pakistan. Dia kata dia mengaji di Pakistan dulu, kami tak keluar apa-apa kos. Orang kampung situ tanggung kami. Bagi duit, bagi sumbangan, orang ngaji agama ni senang. Sedangkan Pakistan bukan negara senang. Tuan, jadi suatu kita kata bahawa kalau tuan-tuan ada semangat, mari tolong tahfiz. Kenapa tahfiz? Tuan-tuan, kalau dekat kita apa dia diterpris itu ramai orang tolong lah. Kalau dekat apa dia apa nama tu smart leaders, satu ramai orang tolong lah tuan-tuan. Kalau sekolah-sekolah hak jenis nyanyi jingle bell itu ramai orang tolong lah tuan-tuan. Ni sekolah yang teruk dia tuan-tuan, yang susah nak cari gaji tiap-tiap bulan. Saya kali-kali ikut lari balik Kedah lama dah. Tapi sebab dia kerja yang tak boleh tinggal tuan-tuan, pasal buat juga cari duit gaji tiap-tiap bulan nak bagi pada guru-guru. Sebab guru-guru ni komit mengajar tuan-tuan. Jadi kalau tidak ada sifat nak menyumbang tuan-tuan, ke mana? Saya yakin orang KSC tak pernah kecewakan kepada ustaz. Sebab orang KSC insya-Allah tengok bagi bonus 6 bulan, bagi bonus 7 bulan. Oh tu hebat. Percaya kata saya tuan-tuan, bagi kali Allah anugerahkan seorang isteri lagi tuan-tuan. Jadi maknanya di belakang sana tuan-tuan ada sejadah, duit gaji boleh tak cukup, nak minta tuan-tuan tolong sikit nak buka gaji. Sebab pengajian masih percuma. Insya-Allah saya kata kalau orang support, saya akan buka lagi. Semoga semua orang sambil-sambil main bola boleh baca Al-Quran. Wah mat, Omar ramai, tak ramai, tawal kena Allah ramai. Boleh baca gitu. Orang tu kata wa kadzalika ja'alna ummatan tawa soto. Tuan-tuan, main bola saya baca Al-Quran, betul boleh tak? Kita praktik gitu dengan isteri kita. Tahu kalau kita mampu buat dengan bini dah. Qul huwallahu ahad. Bini jawab Allahus samad. Dia jawab lam yalid wa lam yulad. Isteri jawab lam yakul lahu kufuwan ahad. Makna lain tapi sebut lain. Sebut qul Allah tu kopi tak buat. Allahus samad kopi habis. Lam yalid wa lam yulad awak tak beli. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak beli. Saya kurang-kurang. Jadi kita nak wujudkan generasi gitulah yang dekat dengan Quran. Kita tak mampu anak-anak insya-Allah. Kita kena bentuk balik Melayu yang hebat tuan-tuan. Kita bukan Melayu hamba, kita Melayu tuan. Kita tak nak jadi Melayu hamba, kita nak jadi Melayu tuan. Ini tanah air kita. Kita mesti tuan, bukan kita menjadi hamba untuk orang lain. Anak-anak kita dulu kena didik sekarang. Kita mungkin tak sempat dah. Jadi anak-anak tahfiz ni lah saya didik dulu dengan sifat tuan. Sebab lepas ni kita nak buat macam-macam tuan-tuan. Jadi sumbanglah insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Panjang cerita, kalau tak dapat juga ada pun tak tahu lah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.